والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sambungan bacaan kitab Bidayatul Hidayah, syarah ke atas matan Ummul Barahin. Muka surat apa? 16. Wa amal jaizu. Muka surat 12 muka surat 16. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu. 11 baris daripada pihak bawah ya tuan-tuan. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan adapun yang harus bagi zat Allah Ta'ala, maka berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Inilah bahagi yang ketiga setengah daripada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal dia bagi zat Tuhan kita Jalla wa Azza. Dia kata daripada bahagi yang tiga itu, yang pertama wajib tiap-tiap mukallaf mengenal akan yang wajib, yakni hukum wajib pada syarak, mengenal akan sifat yang wajib bagi Allah. Dan yang keduanya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kemudian mengenal sifat yang harus. Yang ni yang ketiga ni lah. Ini bahagian yang ketiganya. Sebab tu dia kata bagi bahagi yang ketiga. Dan masuk pada tiap-tiap mungkin memberi Allah Ta'ala pahala bagi orang yang berbuat taat, dan memberi seksa bagi orang yang berbuat maksiat. Dan masuk pula membangkitkan Allah Ta'ala akan segala rasul kepada hamba-Nya. Dan masuk pula salah dan aslah bagi sekalian makhluk. Kata yang empunya karangan di dalam syarah wusta, makna salah itu barang yang lawannya binasa, dan makna aslah itu barang yang lawannya salah. Dan masuk pula melihat sekalian makhluk bagi Allah Ta'ala di dalam akhirat. Ini segala masuk-masuk ni barang yang mungkin, yang harus. Harus. Di arwah Allah Ta'ala nak memasukkan orang yang berbuat taat ke dalam syurga. Ditilik dari sudut sifat kudrahnya, maha berkuasa ia memasukkan yang berbuat taat ke dalam syurga. Harus dia memasukkan yang berbuat jahat masuk ke dalam neraka. Kalau ditilik dari sudut kudrah, makna tilik pada qabdah, dia boleh masukkan siapa yang dikehendaki dalam syurga neraka, tu harus berlaku. Tapi kalau ditilik dari sudut janji syariat, kalau tengok dari sudut dalil Quran, yang buat baik masuk dalam wajib masuk dalam syurga. Yang berbuat jahat, lihat, tengok, kalau dapat keampunan masuk dalam syurga. Kalau tak dapat keampunan, kena seksa. Dia seksa kerana dengan adilnya. Dia masuk ke dalam syurga dengan rahmatnya. Jadi kita kena kenal Tuhan lah. Kalau tak kenal Tuhan, nanti jadi pakcik macam dekat tempat ajis. Susah nak cakap lagi dah. Dia kata kalau kita semayang nampak warna kuning, itulah Tuhan. Dia kata macam tu. Dan kita dah kata dah dulu. Ada puak-puak yang memahamkan kalau dia semayang pejam mata ke, cuba memaksa diri sampai nampak, yang dia nampak tu disangkanya Tuhan.
Disangkanya tu Tuhan. Jadi bila orang kata yang itu bukan Tuhan, kerana warna itu daripada sifat baharu. Lalu apa jawapannya? Dia nak menolakkan kebenaran tu, apa jawapannya? Apa yang dia cakap? Kan Tuhan berkuasa, dia nak jadikan apa je. Hak dia lah. Nak jadikan apa? Dia mengelirukan tu. Tapi kalau orang mengaji tauhid, mengaji akidah, faham betul ta'alluq sifat kudrah, benda tu tak ada masalah lah. Maknanya tak ada masalah tu yang dikatakan sebagai innallaha yaf'alu ma yasha', sesungguhnya Allah buat apa yang dia kehendaki. Inna rabbaka fa'alu lima yurid, Tuhan buat apa yang dia kehendak. Itu pada murad lain, bahagian lain. Ayat itu yang dimaksudkan kehendak dekat situ, dia buat apa yang dia kehendak tu daripada sekalian yang arus, mungkinat. Dia berdalilkan Tuhan buat apa yang dikehendaki, termasuk perkara-perkara yang tak layak bagi Tuhan. Boleh ke macam tu? Boleh nak faham macam tu ke? Sebab itulah ta'alluq sifat kudrah tu pergi kepada yang jaizat saja, tak pergi kepada yang wajib dan mustahil. Bolehkah kita nak cakap Tuhan jadikan sifat lemah bagi dia? Kena ke? Habis alasannya Tuhan boleh buat apa yang dia kehendaki. Kan gila tu. Sebab itulah kena pandai hukum akal, supaya kau tak cakap yang bukan tentang Tuhan. Kau kena mengenal Tuhan. Dia kata Tuhan tak kena kenal. Lepas tu member kita ni pula, maklum, budak Darul Madad, hafal matan akidah Islam Imamul Haddad. Bagus juga kita suruh budak-budak kita menghafal tu. Boleh buat hujah, dalil. Keluarkan dalil. Qala al-Imamul Haddad, berkata Imam Haddad, Innahu ta'ala, bermula sesungguhnya Allah Ta'ala itu munazzahun, bersih ia dari sekian kaza, daripada arah, bertempat, bersifat dengan segala sifat yang baharu. Keluarkanlah dalil tu. Dia kata ulama-ulama dulu taik kucing. Maknanya dia memang sesat. Dah tua macam tu. Kita kalau tak belajar, tua nanti susah. Muda-muda tak nak belajar, tua susah. Tapi alhamdulillah, tua-tua sempat lagi belajar. Yang rasa diri dah penuh ilmu di dada, dah rasa faham, sedangkan apa yang dia faham tu salah faham. Faham tak tu? Faham banyak kali tu. Dia rasa dia dah faham, tapi sebenarnya apa yang dia faham tu salah faham. Mana rosaknya? Rosak pada apa tu? Rosak pada apa tu? Kalau dia cakap macam tu, apa masalah dia tu? Masalah akidah. Tak mengenal tauhid. Kena pula yang cakap pula muda daripada dia. Lagi tak boleh terima. Nampak tak? Apa pun, maknanya tak dapat tidak, kita mesti mengeluarkan diri daripada kejahilan. Belajar kita biar kerana Allah. Jangan belajar kerana nak nampak kelainan di hadapan orang lain. Ada orang belajar nak nampakkan kelainan daripada orang lain. Kononnya dialah yang paling fana, dialah yang paling hakikatnya. Sedangkan masuk padanya tipu daya syaitan banyak tu. Kat belah-belah tangkap ni pun ada. Memburukkan jalan sufi. Dia membawa fitnah atas jalan sufi, sehingga orang kata ahli sufiah ni gila. Tak ada sufi tak gila. Siapa yang tinggi kesufiannya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba orang kita ni basic tak ada, nak jadi wali cepat, tapi asas tak ada. Akhirnya sesat sendiri, hilang dalam cahaya. Sebab itulah sebesar-besar dalil, antara banyak dalil, Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu tatkala diganggu oleh iblis, wahai Abdul Qadir, martabat engkau ni dah tinggi, tinggalkan oleh engkau akan sembahyang. Lalu apa yang dibuat oleh Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala, dia ambil dia punya sepatu macam terompah tu, kasut, balingkan kepada arah tu. Lalu sahabatnya bertanya kepada dia, macam mana kau kenal yang dia tu iblis, musuh engkau?
Lalu dijawab, sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafatnya melaksanakan perintah sembahyang solat. Lagi aku. Siapa aku? Maknanya itulah sebesar-besar hujah bahawasanya wali-wali Allah berpegang kuat pada syariat. Mayang tak betul apa tak betul, dah tak payah sembahyang, main niat je. Sebab apa? Makam dah tinggi. Ada tu, kat tangkap ada tu. Syariat ke mana, apa ke mana. Dia hanya berdalilkan macam tuan ni ada karamah sikit je, boleh mubat orang baik je, ni dah wali. Ni dah okey. Dia berhukumkan yang itu je. Kalau macam gitu, datang Dajjal, kau lah orang pertama yang sesat. Lagi besar perkara yang mencari adat lagi dibawa tu. Kan biasa-biasa punya. Kau cakap, kau nak apa? Nak jumpa mak kau datang. Datang mak. Ni mak kau dah mati nampak. Datang. Kau nak jumpa mak kau kan? Tanya dia. Suruh ikut aku ke atau macam mana? Lepas tu mak dia pun jawab, ikut je si Dajjal ni. Dia betul. Ikut. Kafir. Alhamdulillah. Setakat orang boleh betulkan baik terus, itu yang kau kata wali, habis. Nak mengenal macam gitu. Sebab itu kita jangan sangat tengok keajaiban orang. Belajar jangan tengok keajaiban orang sangat. Sebab tu kadang-kadang setengah guru ni dia buat macam biasa je, supaya nak melatih pelajar-pelajarnya supaya jangan nampak yang dia tu hebat ke apa ke, nanti merosakkan dirinya. Bukan setakat merosakkan dirinya, bahkan merosakkan guru lagi. Guru jadi bangga bila anak murid bercakap-cakap tentang kelebihan guru. Dengar mula gurunya okey lagi, tapi bila dah selalu dengar, betul ke aku ni handal? Rosak situ. So rosak sebab siapa? Rosak sebab siapa? Sebab pelajar, muridnya. Itu yang berlaku sekarang banyak. Marilah ikut si fulan tu, aku kenapa? Sama je kan? Ini lain ni kau. Hari tu aku hilang, dijumpakan balik. Handphone aku hilang hari tu. Lepas tu dia suruh aku beramal dengan ayat ni. Jumpa pula. Mari ikut. Yang gitu. Entah betul entah tidak syariatnya apa semua. Itu lain. Itu cerita tepi. Mana boleh macam tu? Kemudian lagi. Dan masuk pula melihat sekalian makhluk bagi Allah Ta'ala di dalam akhirat. Harus. Maka bahawasanya sekalian itu tiada wajib sesuatu daripadanya Allah Ta'ala. Dan tiada mustahil. Tetapi keadaannya dan ketiadaannya dengan dibangsakan kepada Allah Ta'ala bersamaan. Wallahul muwafiqu a'lam. Itu daripada yang harus. Boleh Tuhan jadikan, boleh juga Tuhan tak jadikan. Boleh. Amma burhanu wujuduhu ta'ala fahuduthul alami. Sama tak dia punya ibarat. Sekejap saya nak simak dengan yang ini sekejap. Ini saya baru dapat, baru punya ni, daripada Fatani sana. Tuan-tuan pernah dengar kitab Matla'ul Badrin wa Mujma'ul Bahrain? Pernah dengar? Takkan orang Johor tak pernah dengar. Pernah dengar? Teruk no. Berat betul ni, lahir tahun berapa ni? Oh, bukan orang sini Bukan orang Johor orang Johor mesti tahu kitab Matla'ul Badrin wa Mujma'ul Bahrain. Matla'ul Badrin kitab jawi sekolah agama dulu belajar. Apa? Tak tahu. Tak apa. Kalau tak tahu tak apa, mengaku aja daripada tak tahu mengaku tahu. Biasa orang cikgu sekolah agama tahu ini syarah dia. Ini syarah dia. Ni. Syarah dia. Yang syarah ni pun orang Fatani juga. Cari dekat tempat lain tak jumpa ni. Yang dia cari dengan orang yang ada deal dengan orang Fatani. Ini bagus ni. Syarah Matla'ul Badrin wa Mujma'ul Bahrain. Lebih syarah. Katanya radhiyallahu ta'ala anhu, amma burhan wujuduhu ta'ala fa huduthul alami li'annahu law lam yakun. Betul li'annahu law lam yakun lahu muhdathun, muhdath lah, bal hadatha bi nafsihi. Ustaz Abdul Halim tolong semak kalau Arab saya salah, Arab dia tu salah.
Tapi rasanya macam betul tu. Betul Berani ke kata salah? Tak ada main. Lazima an yakuna ahadul amrayni. Lazima an yakuna ahadal amrayni al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bal sabab wa huwa muhal wa dalilu huduthul alami mulazimatuhu lil a'radi al-hadithati min harakati wa sukun wa ghairihima wa mulazimul hadithu hadithun wa dalilu huduthul a'radi musyahadatu taghayyurihima. Ni dia punya ni taghayyaraha, dia sakat lah dia punya ni. Tuan-tuan punya jelas tak? Jelas tak? Hilang juga sekejap sebab tu saya bawa kitab ni. Sebab depan dia tu ada yang jelas sikit ni, sebab dia tobak baharu. Yang ni tobak lama. Tapi saya rasa tu taghayyaraha min adami ila wujudi wa min wujudi ila adami. Itulah dia. Sekejap. Nak tahqiqkan lagi. Sekejap ambil sekejap je. Kata yastahilu, supaya kita dapat dobit nanti yang betul ni. Wa amma burhanu wujubul baqa, wujub mukhalafatu, wujub budahniyah, wa amma wujubu sam'i, wa amma rasul alaihi salam mustahiqu alaihi rasul. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkini aw tarkihi jaizan fi haqqi ta'ala fali annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istihalan. Ni dah. Oh ni ringkas pula Ni lain Ni ringkas. Wa jazuzu amma burhanu sidqihim. Tak apa, nanti kita tahqiq yang lain. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala itu, maka baharu alam ini. Kerana bahawasanya jikalau tiada ada baginya yang baharukan dia, tetapi baharu ia dengan sendirinya, nescaya lazim bahawa adalah suatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya itu bersamaan ia bagi taulannya lagi berat atasnya dengan tiada sebab, dan iaitu mustahil. Mustahil lah setiap yang baharu itu jadi dengan sendiri berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dalam matan ni. Dan dalil baharu alam itu melazimkan ia bagi sekalian arad yang baharu daripada gerak dan diam, dan lain daripada keduanya, dan yang melazimkan baharu itu baharu pula. Dan dalil baharu sekalian a'rad itu dilihat berubah-ubah hukumnya daripada adam kepada wujud dan daripada wujud kepada adam. Jadi matan ni sudah memadai, maknanya mencukupi bagi kita memahami mustahil setiap yang baharu itu terjadi dengan sendiri. Macam kita ni kan baharu. Dalam masa yang sama, sifat-sifat kita ni baharu tak? Baharu. Maksudkan boleh jadi serentak yang diri kita ni dengan sifat-sifat baharu yang lain tu. Macam mana Ataupun untuk mudah faham lagi, kita ni sebelum ada tak? Ya tak adalah. Masa tak ada tu boleh ada tak? Boleh ada. Masa tak ada tu boleh ada. Jadi daripada tak ada tiba-tiba ada tu, boleh terima tak? Berat sebelah, maknanya menjadi tiba-tiba di 50-50 menjadi berat pada ada tu. Boleh terima pada akal? Tak ada 50-50 tiba-tiba berat tu, maknanya jadi dengan sendiri. Boleh terima tak? Jawapannya tidak boleh terima. Kerana apa? Setiap yang sama rata 50-50 tiba-tiba berat, mesti ada yang memberatkannya dipanggil ta'athar, yang memberi taksir pada memberatkan itu. Yang dikatakan sebagai memberatkan itu tu taksir, memberi bekas daripada tak ada kepada ada. Jadi siapa yang memberi bekas tu? Daripada tak ada kepada ada? Sudah tentulah Tuhan namanya. Kerana yang boleh mengadakan daripada tak ada kepada ada hanyalah Allah, iaitu Tuhan yang boleh mengadakan tiap-tiap suatu, membaharukan tiap-tiap suatu daripada tiada kepada ada. Kalau dia jadi dengan sendiri, nescaya terjadi dua perkara yang bersamaan. Contoh kita
Sama ada gerak ataupun diam. Boleh jadi dua-dua sekali. Gerak diam. Jadi kalau gerak nak jadi gerak sendiri, diam nak jadi diam sendiri. Boleh terima tak pada akal? Kata terjadi sendiri. Entah jadi sini situ, ustaz terjadi dengan sini kat sini. Boleh juga terjadi dengan sini, tapi boleh. Tempat dia kita ambil, tempat ni kita ambil. Rosak akal. Tak, ceritanya yang menentukannya sana siapa? Adalah iradat. Maknanya ada iradat siapa? Allah lah. Allah yang menentukan dia kat sana. Kalau semua jadi dengan sendirinya, bayang boleh jadi laki perempuan. Boleh jadi dengan sendiri. Mungkin jadi pondan. Mungkin jadi laki je. Mungkin jadi perempuan je. Maknanya setiap yang berlaku ni ada ketentuan dia. Itu yang dipanggil tu ketentuan siapa? Dah tentu ketentuan yang esa. Kalau ketentuannya banyak, habis. Binasa. Jadi tak adalah makhluk. Jadi sudah tentu sabit ketentuan hanya saja. Ketentuan siapa? Tuhan lah. Kerana dia je yang boleh memberi bekas. Ada menjadikan. Yang namanya Tuhan. Itulah Tuhan. Menentukan apa yang dia kendak. Apa yang ada tu kerana dia kendak ada. Habis ada yang tak ada ni kerana dia kendak tak ada. Kalau jadi dengan sini ada tak ada, boleh jadi ke ni? Laut nak jadi laut. Bumi kat mana? Darat mana? Bertembung laut darat, boleh macam tu? Kalau macam itu tak jadi ni, yang ada ni tak ada. Tu dalil kita semua dibaharukan. Kita semua ditentukan. Kita semua bergantung pada kehendak yang ataupun satu untuk mudah fahamnya. Saja saya tak gunakan perkataan satu tu. Guna perkataan sebab nanti satu fahamkan satu. Satu makhluk. Tu maknanya tiada berbilang-bilang. Kehendak dia je. Dia saja yang menjadikan. Dia saja yang menentukan. Dialah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah Allah. Tuhan yang kita sembah. Kalau kita boleh jadi sendiri, nak ke kita rupa kita ni? Kalau kita buat kita sendirilah, nak ke kita rupa kita ni? Tuan-tuan nak rupa gini ke atau nak lebih lagi? Lain. Tuan-tuan nak muda ke tuan-tuan nak tua? Kalau boleh sendiri-sendirilah. Sebab kita tak boleh memberi bekas. Yang boleh memberikan Tuhan yang namanya Allah. Dia yang jadikan kita macam ni. Kehendak dia lah kita macam ni. Sebab tu kita belajar mengenal dia. Supaya kita terima barang yang datang daripada pihak dia, dan kepada dia lah kita dikembalikan. Kita tak nak mati, tetap mati juga. Sebab apa kita tak nak mati tapi mati juga? Kenapa tak jadi tak mati? Sebab kehendak dia je ada. Seolah-olahnya kehendak dia tu, zahir iradah itu saja yang boleh memberi bekas. Yang lain tak boleh memberi bekas. Tapi zat dia lah yang memberi bekas tu pada hakikatnya. Cuma nak sifat tu kita keluar pinjam sekejap untuk nak bahaskan yang Tuhan yang berkehendak atas kita ni. Lain daripada kehendak Tuhan boleh bagi bekas tak? Zahir je nampak kita ada kehendak. Sebab apa berlaku macam ni? Tu dah kehendak dia tu. Dia buat macam tu, dah kehendak dia tu yang berlaku macam tu. Zahir nampaknya tu. Hakikat kehendak siapa? Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayang kita yang nak belajar-belajar macam gini pun bimbang. Yang tak belajar tak bimbang. Kita makin belajar rasa bimbang sangat. Sebab apa? Bimbangkan terplay out akidah kita saat-saat akhir. Takut tau. Terplay out. Tergelincir. Takut. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak takut. Saya okey ustaz, cool je. Takut sebenarnya. Tengok orang mati tu kita yang takut. Sempat tak dia apa khabar? Dia dah selesai. Kita belum selesai lagi. Tak tahu pula saat bila, masa, macam mana keadaannya. Tak tahu. Jadi kita jaga kita lah hashtag. Kita jaga kita. Kemudian lagi artinya situ tatkala adalah yang empunya karangan berkata ia pada permulaan kitab ini dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak bahawa mengenal ia akan barang yang wajib bagi zat Allah Ta'ala dan adalah makna mengenal itu jazam yang muwafaqat bagi barang yang pada Allah dengan dalil dan adalah barang yang telah terdahulu sebutnya daripada
aqaid sunyi daripada dalil, dan yang demikian itu tiada memadai pada aqaid iman, kerana bahawasanya dinamakan dia taklid, artinya tiada hasil dengan dia memadai yang sempurna. Memadai yang sempurna bagi barang yang telah terdahulu daripada bahawa yang muktamad itu, orang yang taklid itu mukmin asi. Jika ada padanya ahli bagi fikir, telah mendatangkan sekarang empunya karangan bahawa berkata ia atas dalil tiap-tiap akidah daripada segala aqaid yang 20 yang sudah terdahulu sebutnya, mendahulukan yang dahulu dan kemudiankan yang kemudian, maka mulai ia dengan dalil wujud Allah Azza wa Jalla, kerana ia terdahulu pada sebutnya seperti sudah engkau lihat. Jadi adalah makna mengenal daripada sifat-sifat Allah Ta'ala tu, mengenal dengan jazam. Jazam tu mesti mutabiq, yakni muwafaqat dengan waqi'. Kalau jazam saja tak muwafaqat dengan waqi', tak boleh. Contoh jazam satu orang bahawasanya Tuhan itu ada. Jazam sungguh. Jazam ni maknanya putus. Putus di dalam hati. Tak ada keraguan sikit pun tak ada. Jazam. Jazam, faham jazam? Macam contoh kalau kita jazam satu perkara, contoh 5 lebih sikit daripada 10. Ada masalah tak? 10 lebih banyak daripada 5. Ada masalah? Ada nak petikai ke apa ke sikit pun tak was-was Atuk kita lebih tua daripada kita. Ada was-was? Tak tahulah kalau tuan-tuan was-was. Atuk kita lebih tua daripada kita. Bukan kita lebih tua daripada atuk kita. Itu kau dah gila dah. Dah start dah. Cucu lebih muda daripada atuk. Ayah lebih tua daripada anak. Dia gitu. Jazam. Bersih nampak? Bersih jazamnya. Tapi kalau satu orang tu dia jazam, tak kena dengan waqi'. Contoh, Tuhan itu ada. Wah, cantik lah tu. Dah betul lah tu. Tuhan yang mana? Patung tu Tuhan. Kena tak dengan waqi'? Salah kau kata patung tu Tuhan. Patung bukan Tuhan. Bahkan patung itu dijadikan Tuhan. Patung tu makhluk. Tapi kalau satu orang yang mukmin, dia jazam Allah Ta'ala tu Tuhan. Dalam masa yang sama, jazam dia dengan Tuhan tu, selain daripada Tuhan tak boleh ada sifat ketuhanan. Lain daripada Tuhan tak boleh disembah. Tuhan itu maha suci dia daripada segala sifat yang baharu. Itu pun betul. Ataupun seperti jazamnya orang-orang Kristian, orang Nasrani. Dia kata ada Tuhan. Betul-betul percaya ada Tuhan. Tapi dalam masa yang sama kata Tuhan ada anak. Tuhan ada isteri lah kata. Tak siapa pun yang cakap asal di kafir dipahamkan macam gitu. Boleh? Tak sama dengan kita orang Islam, orang beriman. Jazam bahawasanya Allah Ta'ala itu saja Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dan bersifat Allah Ta'ala, yakni bersifat Tuhan kita tu dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Maha suci dia daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Itu baru kata jazam. Jadi kalau kata Tuhan, kau percaya Tuhan, tapi dalam masa yang sama kau kata Tuhan tu berwarna lah, bertempat lah. Wah, ini jazam ni dipertikaikan. Ini bukan jazam yang tak kena dengan waqi'. Bermula dari wujud Allah Ta'ala itu, iaitu mengeluarkan ia akan alam daripada adam kepada wujud. Itu dalil. Di sisi pendapat yang muktamad, orang yang taklid dia ada jazam. Dia ada jazam tapi dia taklid. Jazam dia kata aku percaya Allah Ta'ala tu Tuhan. Jazam, dengan jazam sikit pun tak ada syak ke apa ke, tak ada. Apa dalilnya? Dalil dia tak mampu nak bawa. Maka di sisi jumhur ulama, ini orang mukmin tapi asi. Kerana apa dia asi? Kerana apa dia maksiat? Dia mukmin tapi dia maksiat. Kenapa? Kerana dia meninggalkan jalan fikir atau jalan belajar. Sebab kalau dia fikir dengan belajar dengan berfikir, dia akan mampu untuk mendatangkan hujah dalil. Tapi oleh kerana dia malah nak belajar, tapi dia ada jazam. Allah Ta'ala itu Tuhan. Sifat Allah Ta'ala itu wujud, qidam, baqa'. Tapi dalam masa yang sama tak mampu nak mendatangkan dalil. Yang ini mukmin tapi asi.
Dan makna baharu itu iaitu kedatangan wujud kemudian daripada Adam. Itu makna baharu. Dulu tak ada, sekarang ada. Maknanya dia ada melalui zaman ketiada. Adakah wujudnya Allah Ta'ala sama dengan wujud bagi sekalian yang baru? Dari sudut cakap je wujud macam sama. Tapi wujudnya Allah Ta'ala wujud yang qadim. Dia tak ada permulaan. Sedangkan wujud baru ada permulaan. Sebab wujud baru ni ada zaman ketiadaan. Tuhan ada tak zaman ketiadaan? Ada, tidak dipengaruhi masa dan zaman. Apa dalilnya? Wajib baginya kidam. Lepas sifat wujud tu datang sifat kidam. Apa makna kidam? Tiada permulaan. Sebab tu kena belajar. Sebab tu belajar sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Supaya cerah faham kau tentang Tuhan. Kalau kau tak belajar, nanti habis. Ada juga orang yang tak belajar sifat 20. Kita bukan nak kata dia kafir. Tapi belum tentu selamat. Tapi kalau belajar mengenal Allah, insya-Allah selamat. Syubhat datang je boleh tolak. Sebab kenal Tuhan. Itu yang penting tu. Ni nampak? Tak nak mengaji sifat 20. Lepas tu cakap yang bukan-bukan tentang Tuhan. Boleh ke? Jangan. Orang sekarang dah berani bercakap yang bukan-bukan. Dengan sebab-sebab tertentu. Pengaruh ke apa, ke kuasa ke apa. Dah berani-berani cakap. Takut dengar. Janganlah tuan-tuan melibatkan diri dengan puak-puak yang macam ni. Suka-suka hati nak bercakap, suka-suka hati nak corner. Main-main guna-guna ayat Quran apa. Tak kira lah siapa dia pun. Sebarang-sebarang nak bercakap. Jangan. Jangan. Bahaya. Makan diri nanti. Makan diri. Biarlah miskin ke apa ke. Tak berapa popular ke apa ke. Janji akidah tak berai. Janji akidah tak roh. Kita jaga akidah. Lah awak nak campur bulan ni, campurlah apa semua. Nak bercakap-cakap kita dengan orang kafir sama ni, ingat boleh cakap sebarang ke? Kita sama je. Awak kafir, kita orang Islam, sama kita ni di sisi Allah. Berani kau cakap macam tu? La haula wala quwata illa billah. Kau nak bahaskan hakikat kau mana ni? Nak tengok muka kau memang bukan muka ahli hakikat lah. Syariat pun terbagai. Tapi nak cakap macam mana? Jangan mana-mana cakap. Esok makan diri ke? Orang kafir kalau dia tak taubat, kalau dia tak masuk Islam, penghujung ni neraka. Nak sama apa? Kau nak sama yang macam mana? Nak sama yang macam mana? Dalam Islam ni memang ada belas kasihan kepada manusia. Peri kemanusiaan tu ada. Tapi dia terbatas. Bukan sampai nak cakap dari sudut pegangan akidah tu sama. Kalau kau kata sama, kafir tanpa kau sedari. Na'udzubillah. Sebab tu belajar. Sebab tu wajib belajar. Tapi bila orang cakap belajar wajib, kau kata tak apa. Kau dah tahu. Itu akibatnya. Makan diri. Na'udzubillah. Dan lompat Kemudian katanya, dan makna baru itu iaitu kedatangan wujud kemudian daripada Adam. Kemudian daripada Adam, maknanya Adam tak ada dulu, lepas tu ada. Itu baru. Dan murad dengan alam di sini artinya pada mengambil dalil iaitu sekalian jauhar. Kerana bahawasanya mengambil dalil sekalian ahli tauhid atas baharu alam itu dengan baharu a'rad. Dan jikalau ada a'rad itu masuk pada alam, nescaya bersamaan dalil dan madlul yang demikian itu mustahil. Sebab apa dia tak kata makhluk itu, dia kata alam. Alam senang. Yang besar-besar, yang halus-halus, yang nampak tak nampak, semuanya sifat baharu. Jadi alam itu selain daripada Allah. Kalau dia kata selain daripada Allah, baharu tak? Dia baharu. Mengalami ada kemudian daripada tiada. Ayat dia macam tu. Ada kemudian daripada tiada. Tuan-tuan faham saya punya kopiah dah sengit ni. Ada kemudian daripada tiada tu apa maknanya? Mengalami zaman ketiadaan. Faham? Kaki dah kebas dah. Bermula kaifiat pada menetapkan dalil bahawa dikata tiada tersembunyi atas tiap-tiap yang berakal bahawa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan barang yang antara keduanya seperti awan dan barang yang di dalam keduanya itu sekaliannya itu jirim. Jirim mengambil tempat. Setiap jirim mengambil tempat. Walau sekecil-kecilnya jauhar firid mengambil tempat. Sebab itu makhluk. Jadi a'rad yang menumpang semua makhluk. Hukum makhluk.
melazimkan ia bagi segala a'rad yang berdiri ia dengan dia daripada gerak, diam dan berhimpun dan bercerai. Itu semua a'rad. Gerak, diam pada baharu tu, maka hukumnya adalah baharu ju. Jadi kalau dah kata ada pada yang baharu, sifat baharu, boleh tak ada pada Allah Ta'ala? Layak tak pada Allah Ta'ala? Mustahil. Mustahil. Habis Ustaz, sebenarnya Allah Ta'ala ni macam mana? Jangan tanya macam mana. Mana boleh dikaifiatkan? Tak boleh dikaifiatkan lah. Tuhan yang mengkaifiat, menjadikan kita ni. Cara kita apa semua, gerak diam kita semua Tuhan yang jadikan. Masakan Tuhan tu sama? Atau umum kita nak faham ginilah, ni siapa yang buat meja ni? Zahirnya lah. Jangan sebut hakikat. Hakikatnya Tuhan lah semua. Ni, siapa yang jadikan? Tukang kayu lah, orang lah. Orang tu sama tak ni? Ha? Pelik juga kalau orang dah sama macam ni. Marah tukang kayu kan? Dah tentu tukang kayu tak sama kan ni? Ini zahir manusia yang macam umum dalil makhluk gitu ha. Yang bukan tak kena mengansung dengan hakikat Tuhan tu. Tak ada. Tak kena mengansung. Ini yang macam gini. Ni kena jadi dengan ni. Tak sama. Apatah lagi kalau nak dibandingkan Allah yang menjadikan segala yang baru. Mustahil Allah Ta'ala tu ada sifat baru. Mustahil Allah sama dengan yang baru. Maha suci dia. Kita ni dengan ni memanglah nampak rupa zahir tak sama. Tapi sebenarnya pada hakikatnya kena jadi sama tak? Ya sama. Kemudian lagi. Dan senya disimpankan pada yang empat ini kerana mengenal lazim jirim bagi yang empat itu mudah pada tiap-tiap yang mempunyai akal. Dan keempatnya itu baharu kerana dilihat berubah hukumnya daripada Adam kepada wujud, dan daripada wujud kepada Adam, dan daripada berhimpun kepada bercerai, dan daripada bercerai kepada berhimpun. Itu semua daripada a'rad yang diciptakan atau sifat bagi segala bagi jirim. Kalau macam kita ni kalau tak diam, kalau dia diam, maknanya apa yang tak ada kat sini? Gerak. Kalau dia bergerak, apa yang tak ada kat situ? Diam. Kalau dia berkumpul macam ni, yang tak adanya sendiri. Kalau tak sendiri, tak adanya berkumpul. Ini semua baharu. Maka bahawasanya apabila ada jirim itu bergerak kemudian maka diam, maka sebenarnya berubah gerak itu. Dalil sebesar-besar benda tu baharu adalah berubah-ubah. Macam kita ni berubah-ubah ni. Dulu untuk besarnya perubahan yang besar. Dulu muda, sekarang tua, betul tak? Tak tahulah ada yang menganggap makin muda ni. Itu cakap-cakap je. Muda, tua. Itu yang nampak besar tau. Yang sebenarnya ni berlaku tak perubahan yang sekarang ni? Sekarang ni ada berubah tak? Secara zahir nampak macam tak ada berubah kan? Tapi sebenarnya kalau kita diam macam ni pun berubah ni, berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Dalam ni berubah-ubah ni, dalam paru, jantung apa semua, bulu roma dia kembang. Semua baru. Allah yang ciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang mentakdir, Allah segala-galanya. Sebab tu dia suruh kita melihat pada diri kita ni. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dijadikan dalil wujudnya dia pada diri kamu tu. Kalau kamu ni orang-orang yang memperhatikan. Adakah kamu orang-orang yang memperhatikan? Kalau perhati, nampaklah Tuhan. Kalau tak perhati, tak nampak Tuhan. Tapi dengan jalan ilmu. Dengan jalan ilmu. Kalau perhati sendiri-sendiri macam tu tak boleh. Perhati dengan jalan ilmu, baru nampak. Baru nampak. Maka bahawasanya apabila ada jirim itu bergerak kemudian maka diam, maka senya berubah gerak itu daripada wujud kepada Adam, dan berubah diamnya itu daripada Adam kepada wujud. Dan apabila ada jirim itu berhimpun kemudian maka bercerai, maka sesungguhnya berhimpunnya daripada wujud kepada Adam dan berubah cerainya itu daripada Adam kepada wujud. Dan jika ada zat sesuatu itu diam atau bercerai, maka hukum keduanya itu balik hukum pada dua yang dahulu. Dan sekaliannya jirim yang tiada dilihat pada berubah, maka iaitu menerima berubah seperti bukit sentiasa diam, dan laut sentiasa bergerak, dan seperti matahari dan bulan sentiasa bercerai pada zahir kita lihat, dan hujan sentiasa berhimpun. Maka pada yang pertama bergerak, dan yang kedua
menerima ia diam. Dan yang ketiga, menerima ia berhimpun. Dan yang keempat, menerima ia bercerai. Kerana bahawasanya barang yang berubah seumpama yang tiada berubah, dan barang yang wajib bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu, wajib pula bagi taulannya, dan diam dan berhimpun dan bercerai. Melazimkan sekalian itu bagi jirim, dan yang melazimkan sesuatu tiada mendahului ia akan dia. Begitulah keadaan jirim. Ada masa-masa bercerai, ada masa-masa berhimpun, ada masa-masa diam, ada masa bergerak. Saya huraikan secara general begitu tuan-tuan. Kalau nak yang kalimat-kalimat daripada satu-satu tu agak berat sikit. Bukan saja berat bagi tuan-tuan, berat juga bagi saya. Saya tak murajaah. Jadi apa-apa yang ada dekat dalam kepala ni saja. Untuk dihuraikan ibarat yang panjang baca tu Tapi kalau nak mengaji lebih sikit, pergi pondok, satu-satu kalimat tu diceraikan. Tapi Masya Allah, habis sekali ilmu masuk. Ilmu mantik tu kalau dah masuk, mata pina tu. Tuan-tuan yang macam gini pun rasa macam ada yang ada, tak ada balik pula. Kita ni memang nak balik ni kalau ditanya. Sebab tu saya terus simpul, senang. Faham Ini pun, tapi ini pun berat juga nak faham. Tapi cuba usahalah nak faham. Sayang kalau kita dah penat-penat datang, dah duduk dekat depan ke, dah duduk kat belakang apa semua daripada jauh, kalau tak faham. Apa natijah ilmu tauhid yang saya sebut? Apa natijah kita belajar tauhid? Natijah hakikat. Maknanya yang kita dapat lah. Nak kata hakikat tu natijah sebenarnya. Belajar ilmu tauhid ni boleh membezakan antara yang qadim dengan yang bahar. Itu je ceritanya. Sebab tu kat sini ni alil alam, bahawasanya baharu kita Tuhan tu qadim gini. Nampak lebih kepada kita tu. Jirim apa tu merujuk kepada kita tu. Jirim ke, jisim ke, apa ke, itu merujuk kepada kita. Sebab apa kita lebih tu? Sebab bila mengenal kita, tabitlah Tuhan tu tak sama dengan kita. Faham? Bila tak sama dengan kita, maknanya Tuhan tu maha sempurna. Kita ni tak sempurna. Nampak? Kita berhajat kepada dia. Itulah. Kan bukan makin sebab aku susah lah nak faham. Ingat kalau dah tinggi-tinggi sikit bolehlah nak ninjuk kat orang yang aku ni lama belajar. Tak. Kita nak belajar faham supaya kita kenal hakikat ilmu tu yang sebenarnya apa dia. Ni natijah daripada belajar ilmu tauhid. Habis akad tu dulu tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu hati kita ni supaya diberikan kefahaman, dicurahkan ilmu hidayah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang kita perolehi dan menjadikan dia sebagai asbab untuk kebaikan kita bersama insya-Allah di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat tahu, apa yang kita faham ni kita dapat sampaikan kepada mereka yang tak ada dekat sini insya-Allah. Mudah-mudahan untuk kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita khususnya dan amnya kepada orang-orang lain insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.